Bahasa Melayu dia tak betul dah ya. Ibna isim ke fi'il ke harf? Isim. Ya. Okey, ada alif lam? Ada tanwin? Baris bawah? Lepas harf jar? Lepas harf nida? Itulah tanda isim. Tak ada apa ni? Okey, semula tanda isim pertama alif lam. Kedua tanwin. Ketiga baris bawah di hujung. Lepas harf jar. Tak ada. Tetapi kenapa dia isim? Cuba tengok diagram warna hijau. Cara mengenal isim. Pertama apa? Alif lam. Kedua tanwin. Ketiga baris bawah. Keempat mudhaf. Jadi dia adalah mudhaf. Bila kita sebut mudhaf, apa pantangnya? Tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, nun musanna jamak. Sebab dia ni mufrad, tak perlulah bincang. Kalau dua orang anak, ya. Okey. Maka kalau ini mudhaf, ini jadi apa? Mudhafun ilaih. Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Ya, tanda dia baris bawah di hujung. Ataupun kalau kita jumpa apa? Dua je cara sama ada bagi bawah ataupun domer melekat dengan isim. Kalau melekat dengan ibn, misal kata anaknya, disebut apa? Ibnahu. Boleh? Anaknya, ibnahu. Hu tu mesti mudhaf ilaih. Anak disandarkan kepada dia, anaknya. Okey. Ibnas sabil, kalau dari segi harfiah apa mana? Anak jalan. Tetapi dia dah jadi satu istilah dalam Quran yang difahami oleh ulama, maka dia jadi istilah syarak. Ibnus sabil ni kepada orang-orang yang musafir yang terputus bekalan dia. Ni makna kalau kita bantu dia, ini adalah orang-orang yang baik ni. Ni orang beriman tadi, dia berikan harta dia yang disayang kepada siapa? Kaum kerabat terdekat, anak yatim, orang miskin dan orang musafir yang terputus bekalan dia. Kalau disebut di sini, ya al-musafir al-munqati'u fit tariq an baladihi, yang terputus dia punya bekalannya daripada negara dia, susah dah. Jadi maknanya orang tu adalah berhak kita bantu, dan ini antara bantuan yang sangat baik seperti mana yang dikhususkan oleh Al-Quran. Ibnas sabil, pengembara yang terputus bekalan di tengah jalan. Okey, seterusnya Saya boleh tanya dah. Penum tu beratas tu pernah tu kan? ya. Kenapa dia bagi atas? Alasan adakah kerana dia fa'il? Tak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ma'tuf tu Haji. Ni waw ni waw ataf, maka ini dipanggil ma'tuf. Okey, dia juga adalah mudhaf. Ini okey, kalau kita nak tengok satu-satu, waw ni haraf ataf. Kalau ni ataf, maka sebelah dia adalah ma'tuf. Okey? Dan dalam masa yang sama dia tak ada alif lam dan tanwin, dia mudhaf. Dan kalau ni mudhaf, mana mudhafun ilaih? Yang ni akan jadi mudhafun ilaih. Dia boleh bertindih peranan dia. Cumanya kalau kita tanya dia bagi atas sebab apa? Ma'tuf. Dia terletak selepas waw ataf. Dia ma'tuf kepada siapa? Al-masakin. Dia ikut baris atas. Ibnan wal masakina wa ibnas sabil. Dia berkata sebab mengikut dia tidak ada alif lam dan tanwin. Sebab mudhaf. Dia bagi bawah sebab mudhafun ilaih. Dia punya undang-undang dia macam tu je. Senang je. Iya, tuan-tuan. Senang. Sebab Al-Quran kata apa?
Sebab Al-Quran kata senang. Jadi tuan-tuan kena kata Quran tu senang. Cuba terjemahkan. Wa. Itu waw apa tu? Mula. Istiqna. Laqad ada dua harf taukid apa? Sesungguhnya, pasti. Demi sesungguhnya. Yassarna. Fi'il apa ni? Macam mudhari ya. Tak, ini fi'il madhi. Ya, tetapi fi'il madhi ada na. Mempermudahkan maknanya. Kalau yassarna, siapa komen dia? Diagram warna kuning, jangan melopong. Melopong warna kuning. Tak apa melopong warna kuning. Diagram fi'il madhi. Tengok penambahan di hujung. Nah, apa? Nahnu. Cuba terjemahkan betul-betul. Kami telah mempermudahkan. Ini fi'il madhi tuan-tuan Fa'il dia siapa? Dhamir. Nahnu tu siapa? Ialah siapa? Allah dan kerajaannya. Ya, Allah. Kami telah mempermudahkan. Mana maf'ulun bih dia? Al-Quran. Tolong bariskan Al-Quran. Nah, sebab apa? Maf'ulun bih. Walaqad yassarna Al-Quran. Cuba tuan-tuan terjemah. Laqad. Atau demi sesungguhnya. Yassarna. Kami telah mempermudahkan Al-Quran. Akan Al-Quran itu. Siapa kata susah? Kami dengan dua taukid mesti percaya. Kami telah mempermudahkan Al-Quran itu. Fahal min muddakir. Maka adakah orang yang nak mengambil peringatan? Kalau belajar bahasa Arab, kita akan dapat faham. Kalau kita nak baca terjemahan tu, kita boleh faham. Kalau kita tak faham, kita akan bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Kita bukan maknanya mudah ni kita mentafsirkan Al-Quran dengan ikut suka hati kita Sebab ini bahaya dalam zaman sekarang ni. Dah ada orang yang menyeru kepada mentafsirkan Al-Quran cara baru ikut zaman semasa. Dia statement tu okey sekiranya dia cukup alat. Dia tahu macam apa layaknya Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, At-Tabari menafsirkan Al-Quran. Setelah dia faham bahasa Arab, dia faham nahwu saraf, dia faham ilmu balaghah, dia dah menghafal ratusan ribu hadis, dia tahu mana nasikh mansukh, dia faham mana ayat apa ni yang dulu turun, yang mana kemudian diturunkan. Lepas tu setelah cukup alat, dia boleh mentafsir. Tapi kalau baru nak belajar, lepas tu baca pun merangkak-rangkak lagi, jom kita tafsir Al-Quran ikut cara kita sesuai dengan zaman sekarang. Itu silap tuan-tuan Kalau tuan-tuan tak boleh bagi kepada saya untuk membedah Ustaz, sebab Ustaz tak guntinglah perut anak saya ni boleh, sebab doktor pakai bedah tu pakai gunting kan, nampak? Jarum ada satu benang. Boleh bagi kepercayaan pada saya bukan bidang saya. Jadi tuan-tuan tak boleh bagi saya untuk bedah perut anak tuan-tuan. Begitu juga tak boleh bagi orang sebarangan untuk mentafsirkan Al-Quran sekiranya dia tidak ada kepakaran dalam bidang dia. Saya pun tidak ada Saya belajar harf jar, boleh lah bagi bawah Sebab itu akhirnya kita terpaksa merujuk kepada ulama tafsir, bukan masalah jumud dan terkongkong, kerana mereka itu ada kelayakannya untuk mentafsirkan Quran setelah menghafal ratusan ribu hadis, setelah faham bahasa Arab, tahu dia apa makna yang sebenar dia, tahu mana ayat yang apa diturunkan, sebab dia kepada siapa, barulah dia orang tu boleh. Zaman sekarang boleh, tapi kena jadi macam Imam Ibn Katsir lah, At-Tabari ataupun yang seumpamanya ahli-ahli mufassirin. Okey tuan-tuan,
Sekarang ni saya nak kata Quran tu mudah. Jadi kalau tuan-tuan belajar boleh faham tak? Boleh ya? boleh faham. Sebab Allah menjadikan Quran tu mudah, maka kita akan dapat mengambil peringatan daripada ayat Al-Quran tersebut ya? InsyaAllah. Ibn As-Sabil makna siapa? Apa makna Ibn As-Sabil tadi? Pengembara atau orang musafir yang terputus bekalan di tengah jalan. Okey, seterusnya tuan-tuan apa dia? Wasailina. Okey. Menarik. Wasailina. Okey. Wow, haraf apa? Tuan-tuan tahu lepas huruf maktuf apa namanya? Maktuf kan? Okey, maktuf bagi apa? Mengikut baris. Ni sebelum dia ibna, dia mengikut baris al-masakin. Ya? Apa tanda bagi atasnya? Bukan bagi atas ni. Sebab kalau seorang, apa makna as-sa'il? Orang-orang yang meminta. Kali ini kalau satu orang as-sa'ilu. Ya. Okey, cuba jalankan diagram warna. Warna apa ni? Kalau isim nak pecahkan warna hijau. Kalau fi'il warna kuning. Okey, cuba. Seorang lelaki yang meminta dipanggil as-sa'ilu. Dua orang as-sa'ilan. Itu pilihan pertama tu mewakili bagi depan. Ataupun yang kedua as-sa'ilan ini itu mewakili bagi bawah dan atas tadi. Okey. Jamak dia apa? As-sa'iluna ataupun as-sa'iluna mewakili bagi depan, as-sa'ilin mewakili bagi bawah dan atas. Jadi dia ni bagi siapa sepatutnya tadi? Atas, dia mengikut ya. Jadi bagi atas dia dengan tanda apa? Ya ni. Ni ya. Kan kita tanda tadi bagi atas yang pertama ya. Ingat lagi tak? Ingat. Semula alamatun nasbi. Nak hutang kena bayar juga. Alamatun nasbi. Tanda apa? Tanda baris atas. Pertama fathah. Itu betul-betul bagi atas. Kedua ya. Ya, macam as-sa'ilina. Zawi. Ketiga apa tadi? Kasrah. Itu tanda bagi bawah. Bagi atas dia dengan bagi bawah pada jamak muannas salim. Macam tadi apa dia? Jamak pada apa? Yatimah, yatimatin. Ya. Dan yang keempat dengan alif. Hutang satu. Alif. Yang tik itu hutang Tiga sudah bayar. Satu belum bayar. Kita bayar bila tuan-tuan tanyalah. Ya, tuan-tuan tak tanya nanti. Kalau saya terlupa, kira tak berdosa lah ya. Okey. Wasailin bagi siapa sepatutnya? Bagi atas. Sebab dia maktuf. Maktuf dia mengikut baris sebelum dia bagi atas. Tanda bagi atas dia? Ya. Dengan dia. Okey, dengan dia. Bukan ni. Bukan na. Orang Arab kata ya. Jamak dia as-sa'il, jamak dia as-sa'iluna, as-sa'ilina. Apa makna as-sa'ilina? Orang-orang yang meminta. Ya. Kenapa? Sebab dia susah. Ataupun keterpaksaan dia. Orang yang susah ni ada dua jenis dalam Quran kata. Satu as-sa'il, satu al-mahrum. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta dia ada bahagian yang diberikan kepada pertama as-sa'il, orang yang minta. Dia tak boleh tahan, dia susah dan dia sangat perlu, dia minta, kita bagi. Satu lagi al-mahrum, dia miskin, tak cukup juga, tapi dia nampak macam cukup, tapi kita bagi juga. Sebab apa? Sebab apa kita bagi?
Dia tak minta mana kita tahu. Sebab dia tak minta. Ini sensitivity seorang Muslim. Mana dia kenal kawan dia. Dia tengok kerja suami dia macam mana. Isteri dia tak bekerja, anak dia lapar, sekolah nampak rasa lama juga ni anak dia. Tahun lepas punya ni. Buku pun kadang-kadang apa ni, orang lain bagi. Jadi mana kita sensitivity kita mengenal ini orang miskin, tapi dia tak minta. Tapi ada hak yang kita bagi kerana kita kenal dia tidak cukup. Tapi yang di sini yang disebut dia ialah as-sa'il, iaitu orang miskin yang minta, meminta. Itu ada hak dia. Sebab tu dia dalam Quran orang minta ni kita tak boleh kencing dia. Wa amma-sa'ila fala tanhar. Apa makna amma? Adapun as-sa'il, orang yang meminta, fa maka la, jangan, tanhar, jangan kau kertik dia. Kalau tak nak bagi, senyap je, tolak dengan elok-elok. Memang apa ni, aku tak dapat bagi walaupun duit saya banyak, minta maaf. Jangan apa ni ditengking-tengking. Itu berlawanan dengan perintah Allah dalam Quran. Wasailina, lepas tu tuan-tuan, wa firriqab. Yang ini dia terus dengan dengan harf jar. Dengan lepas harf jar dia tak boleh jadi maktuf lah. Okey, fi makna apa? Wa dan fi di dalam ar-riqabi. Apa makna riqab? Ya, hamba, di dalam penghambaan. Ya, cuba tuan-tuan cari dalam kamus apa makna riqab. Daripada perkataan apa? Mesti raqabah. Kita sambung pelajaran kita selepas rehat. Rehat 10 minit Siapa tak nak keluar boleh baca. Siapa nak berehat sudah masuk kepada perkataan ar-riqab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada kamus kita muka surat 115, kita jumpa perkataan raqabatun. Jumpa tak? Itu makna seorang hamba. Seorang budak. Mana budak tu budak hamba lah. Kemudian kalau satu orang disebut raqabah. Kalau jamak dia riqab. Riqabun. Jumpa? Tetapi dalam ayat kita kenapa dia baris bawah riqabi? Kerana dia terletak lepas harf jar. Mana dia bagi harta ni, dia yang dia sayangi kepada siapa? Firriqab, pada hamba-hamba. Ada beberapa jenis hamba yang kita termasuk dia pun berhak terima zakat dan dia berhak terima bantuan kita. Tapi zaman sekarang tak ada hamba ni. Zaman hukum hamba di dalam Islam kekal sampai kiamat. Tetapi penghambaan itu dihapuskan oleh Islam dengan sistem. Maknanya asal sistem hamba itu bukan daripada Islam. Dia pada zaman Greek, Romawi dulu. Jadi bila Islam datang, sistem ni dah ada. Jadi makna Islam terpaksa berinteraksi dengan sistem hamba ini. Cumanya kita melihat banyak ganjaran Allah bagi kepada siapa yang membebaskan hamba. Free hamba bebaskan, besar pahala dia. Kalau tak nak lepaskan free, ada banyak kafarah dosa macam zihar. Maknanya di salah satu cara menebus zihar ni ialah dengan membebaskan hamba. Jadi itu cara Islam secara tidak langsung membebaskan hamba. Sampai satu masa kerana banyak ganjaran membebaskan hamba ni, dalam pemerintahan Islam dah tak ada dah, hilang benda tu. Tetapi hukum ni boleh terjadi semula sekiranya sistem ni ada. Mana antara hamba ni dapat ialah daripada perang. Bila ditawan,
Dia tu boleh jadikan hamba ikut sistem dulu. Jadi maknanya antara yang orang berhak terima zakat ni ialah hamba sekiranya dia tu sendiri nak bebaskan diri. Maknanya tuan dia kata kalau dapat duit sebanyak sekian-sekian awak boleh bebas. Dia orang ni kita boleh tolong dia untuk bebaskan hamba. Begitu juga kata para ulama kalau ada tawanan perang. Sebab tawanan perang ni status dia macam hamba lah. Dia ditangkap, dia penjara, ya, diperlakukan ikut apa yang orang suka. Jadi maknanya menggunakan duit untuk menebus tawanan perang pun termasuk wafir riqab, ya. Maknanya pada hamba-hamba yang tertawan ataupun tawanan-tawanan perang. Ini senarai orang-orang yang yang bersedekah atau memberikan harta dia kepada beberapa golongan. Pertama, zawil kurba. Siapa dia zawil kurba? Keluarga, orang yang mempunyai hubungan terdekat, iaitu keluarga terdekat. Yang kedua, al-yatama, anak-anak yatim. Ketiga, al-masakin, orang-orang miskin. Ibn as-sabil, pengembara yang terputus bekalan dia, ya, daripada negara dia. Kemudian as-sa'ilin, yang meminta, iaitu orang miskin yang meminta kerana keterpaksaannya. Kemudian wafir riqab, pada hamba-hamba, iaitu untuk membebaskan diri dia ataupun tawanan-tawanan perang. Kalau dalam tafsir saya kata dua tu. Ini orang yang apa ni? Termasuk dalam orang yang baik. Pertama tadi bab man amana billah, itu rukun beriman. Yang kedua ni kumpulan orang yang bersedekah kepada yang ni. Seterusnya, okey, masuk dalam kumpulan lain pula. Untuk Allah bagi tahu ini yang sebenarnya yang baik. Bukan baik itu menghadap ke timur atau ke barat. Ya? Okey, seterusnya apa dia? Haraf apa tu? Haraf. Apa dia? Aqamah. Okey. Dia adalah fi'il madhi, tuan-tuan. Tetapi fi'il madhi yang telah berlaku penambahan satu huruf, ya, daripada perkataan qama. Kalau 3 huruf ni dipanggil nanti sefer 1. Kalau ditambah 1 huruf lagi, dia jadi aqama. Qama makna apa? Fi'il madhi apa dhamir dia? Huwa. Dia telah berdiri. Dia telah berdiri dipanggil qama. Tetapi kalau aqama dia huwa juga. Dia telah mendirikan atau menegakkan. Aqama, ya. Ini fi'il madhi lah. Walaupun ada penambahan alif di hujung dia, memang ada 6 jenis fi'il madhi yang berlaku penambahan alif di hujung. Cuba tuan-tuan tengok sefer, Cuba tengok sefer. Sefer kita 1 sampai 12 tu. Cuba tengok fi'il madhi yang berlaku penambahan alif di pangkal dia. Cuba tengok sefer berapa? Pertama, sefer 2, af'ala, seperti aqama tadi. Kedua, sefer 6, infa'ala. Ada alif tak? Ketiga, 7, ifta'ala. Kemudian sefer 8 bunyi if'alla. Kelima 11, istaf'ala. Dan yang ke 12 bunyinya if'alalla. Ada 6 pattern dalam sefer kita ni lah. Ada 6 pattern fi'il madhi ini yang berlaku penambahan alif di pangkal, supaya kita tidak terkeliru bila nak tengok alif dia terus nampak fi'il mudhari'. Anita kan, kalau fi'il mudhari' yang berlaku penambahan alif tu apa dhamir dia? Terbalikkan diagram tu, tengok fi'il mudhari' yang alif pangkal dia a, fi'il madhi ana kan. Tidak semestinya begitu. Ini adalah fi'il madhi kuat. Aqama.
Cuba tuan-tuan terjemahkan aqama. Dia telah mendirikan. Mendirikan. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi daripada aqama. Diagram kuning. Okey, cuba jalankan. Huwa aqama. Makna dia telah mendirikan. Huma. Hiya. Huma. Hunna. Aqamna. Pendekkan saja alif tu buang. Aqamna. Okey, semula. Hunna aqamna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa. Huwa aqama. Dia, ya. Apa makna aqama? Dia telah mendirikan. Fi'il apa? Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il madhi cari apa? Fa'il dia. Fa'il dia ialah pada dhamir yang tersembunyi di sini. Apa dia? Huwa. Huwa aqama. Dia telah mendirikan. Huwa ni siapa? Iaitu man. Walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu ialah siapa yang telah beriman dengan Allah. Dan tadi dia telah memberikan harta yang dia sayangi kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Seterusnya dia, iaitu man tadi, buat apa? Telah mendirikan. Mana maf'ul bihnya? As-salata. Ya. Itu ijaan dalam dalam Rasam Osmani as-salah begitu kan? Ini ijaan Rasam Osmani kita mesti ikutlah. Tetapi dalam rasam atau tulisan Arab biasa ialah as-salat. Supaya tuan-tuan nampak sebenarnya begitu. As-salat. Itu ini dipanggil rasam apa? Osman. Rasmun Osmani. Osmani. Yang ini dipanggil apa? Rasmun Imla'i. Imla'i. Maknanya yang ini kadang-kadang diguna dalam Quran Majid kita, tapi dah diminta untuk dihapuskan. Tetapi Quran Indonesia masih lagi menggunakan rasam imla'i separuhnya. Ya? Nah, cuma di Malaysia mengambil fatwa, maknanya wajib menggunakan rasam Osmani. Jadi yang Quran Majid yang dulu diminta untuk dihapuskan. Ya? Cumanya itu bukanlah kesepakatan semua ulama. Sebahagian ulama kata boleh menggunakan tulisan, tapi tak popular pandangan tu. Ya, boleh menggunakan bukan rasam Osmani macam imla'i itu, asalkan bacaannya betul. Saya rasa itulah yang wallahu alam diambil oleh Indonesia, sebab tu dia tak ubah. Sebab nak ubah akan melibatkan 200 juta. Hara baca kan kita dulu kan, masa nak berubah Quran Osmani daripada Majid tu bintang buka. Sampai ayah saya guru Quran pun susah dia, ya, bila nak ubah Quran Osmani ni. Dia melibatkan kesilapan bacaan pula. Tapi dalam itu ada satu tempoh lah. Ada pakcik-pakcik yang saya jumpa di kerja saya tu, pakcik masih pakai Quran lama, Ustaz. So, pakcik dah boleh baca lagi yang Osmani. Sebab bila baca jadi silap. Mungkin itu sebab itu ada pandangan kedua daripada ulama yang mengharuskan pemakaian rasam imla'i. Tetapi kita di Malaysia mengambil ni pandangan ni wajib ikut. Sebab dikatakan dia adalah kesepakatan ulama para sahabat. Jadi kita ambil pandangan yang ni lah. Okey, tak apalah. Sebab sebagian ulama kata rasam Osmani itu adalah wahyu. Sebab itu cara para sahabat dulu menulis. Nabi tahu baca tak?
Tak, tetapi kenapa Nabi mengiyakan tulisan tersebut? Dia tak tahu baca. Itu pengiyaan itu adalah daripada wahyu Allah. Sebab tu para sahabat disiplin dengan Rasul Osman. Yang mana dulu Ustaz? Ya, Yang mana dulu? yang mana? Quran Majid dulu ke Quran Utsmani? Memanglah. Sebab itu Osmani itu adalah bersepakatan pada zaman Sayyidina Osman. Tapi kita mungkin perkembangan Quran ni ke Asia Tenggara. Dia bermula Imla'i ni saya tengok daripada Pakistan, Bangladesh, India. Dia mula pakai tu, dia terbawa kepada sini. Ya. Tapi bila kita para ulama kita, para ustaz dah mula mengaji qiraat di sana, mereka tahu hukum wajib bertegas dengan Osmani, maka itulah fatwa yang diambil di Malaysia lah. Ya. Sebab setengah kitab tajwid memang mensyaratkan syarat sah baca Quran. Ya. Cuba tengok kalau Quran dia kitab tajwid yang besar-besar, salah satu syarat sah baca ialah dengan Rasul Osman. Itu yang tegaslah. Jadi kita tak nak sepanjangkan cerita kat situ. As-salata kenapa bagi atas? Maf'ulun bih. Bukan mudhafun ilaih, ya. Kalau mudhafun ilaih bagi apa? Allah. Okey, wa aqamas salah. Cuba terjemah wa aqama, dia telah mendirikan as-salata. Berapa solat tu? Banyak ke satu? Habis kalau satu solat macam mana bunyinya? Solat. Ini adalah mufrad. Okey, as-salat. Cuba jalankan. Satu sembahyang kedua as-salatu. As-salatu khairum minan naum. Itu satu sembahyang, itu sembahyang subuh. Ya? Kalau dua sembahyang, salatani ataupun salataini. Kalau jamak dia ini apa muzakkar ke muannas ni? Muannas ta marbutah. Ikutlah lain muannas. Ya. Salawatun atau salawatin. Salawat itu adalah jamak daripada salat. Boleh tak? Sebab as-salah itu dari segi makna bahasa dia juga makna doa. Bila kita berselawat kepada Nabi, makna apa? Kita bukan bersembahyang, berdoa untuk Nabi SAW. Ya, as-salah jamak dia salawat. Tetapi dia mendirikan sembahyang ini ialah jenis sembahyang yang difardukan oleh Allah. Semua sembahyang masuk di sini. Macam kita katakan baru ni apa? Al-Kitab. Bukan beriman sebuah kitab dia, yang kitab lain tak payah beriman, tak. Semua jenis kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya, kepada Nabi-Nabi. Termasuk suhuf pun kena beriman. Okey, aqamas salat. Seterusnya apa tuan-tuan? Dah. Tadi sedekah yang tadi itu yang sunat. Ini ata mana apa dia? Telah memberikan, atau lebih sesuai terjemahan Melayu, dia telah mengeluarkan, memberikan. Okey. Fi'il apa tadi tuan-tuan? Sama apa dengan atal mala ala hubbihi wa ata. Okey, saya nak ulang semula. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Sebut dhamir dulu. Wa tu kembali pada man. Orang tadi, iaitu siapa yang tadi. Orang yang beriman tadi, dia telah bersedekah kepada orang-orang yang disenaraikan tadi. Dia telah mendirikan sembahyang dan dia telah mengeluarkan. Mana maf'ul bih dia? Az-zakat. Tak. Ijaan Rasul Osmani az-zakat. Az-zakat. Kalau ijaan imla'i biasa, tulisan Arab biasa, itu az-zakat. Kita kena ikut Osmani, okey? Saya nak tunjukkan dia macam mana tulisan awam Arab, biasa. Tulisan biasa Arab zakat tu macam tu. Dalam Rasul Osmani begini. Zakat.
Jadi jangan silap baca zakawah pula. Ini pada orang yang bertukar majid kepada Asfani Osmani, dia jadi zakawah saja. Ya. Kalau macam teks, kalau teks Arab tu dia tulisan Imla'i, tulisan ni. Teks Arab begini. Ini khas untuk Quran. Sebab kita kena ikut, kerana itu kesepakatan para sahabat. Ya, pada zaman Sayyidina Osman tu. Dikumpulkan ulama-ulama Quran dan penulis-penulis wahyu daripada kalangan sahabat tu untuk bersepakat di atas satu tulisan. Okey, tuan-tuan, kenapa az-zakah bagi atas? Maf'ulun bih. Ya. Okey, maf'ulun bih. Ni pun maf'ulun bih. Seterusnya apa dia? Wal mufuna. Wal mufuna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, wa tu harf apa? Ataf. Okey. Al-mufuna, apa dia tuan-tuan? Maknanya orang-orang yang menyempurnakan. Okey, tak apalah. Tak payah tengok kamus lah, dah penat ni. Tengok kamus sekejap-sekejap gembira lah. Kadang saya suruh tengok, ya penat. Okey, kalau seorang dia bunyi macam ni tuan-tuan, dia ada masalah sikit. Kalau ada masalah tu bermakna ujung dia ada apa? Alif atau waw atau ya. Dia akan ada masalah, dia tak berbunyi. Di sini sebutan kalau seorang yang menyempurnakan dia panggil mufi atau al-mufi. Okey, kalau dua orang mufiya ni ataupun mufiyaini. Kalau jamak dia mufuna ataupun mufina. Ikut je kita punya diagram tu betul sebut dia mufuna atau mufina, iaitu orang-orang yang menyempurnakan. Ini haruf apa tadi ni? Haruf ataf kan? Bermakna ini apa? Ataf, ini maktuf. Maktuf dari apa? Mengikut. Dia nak ikut bagi siapa ni? Zakat bagi atas tuan-tuan. Kalau mufuna bagi apa? Okey, mari kita kalau cuba sebut apa ni diagram warna hijau semula. Saya nak ulang semula supaya tuan-tuan biasa. Okey, warna hijau. Seorang muslim disebut apa? Muslim. Kalau bagi depan macam mana? Muslimun. Kalau bagi bawah? Kalau bagi atas? Musliman. Kalau dia mufrad nampak jelas bagi atas, bagi bawah dan depan. Kalau dua orang muslim macam mana? Muslimani, itu mewakili bagi depan tuan-tuan okey, satu pilihan lagi. Muslimaini, itu mewakili bagi bawah dan atas. Sebab dia dua pilihan je. Sebab isim boleh 3 baris. Tapi kalau nak bagi ke depan muslimani, kalau bagi bawah dan atas muslimain. Okey, kalau orang-orang lelaki yang beragama Islam itu mewakili bagi depan. Satu lagi itu mewakili bagi siapa? Atas dan bawah. Jadi mufuna bagi apa? Dia mewakili bagi depan. Tuan-tuan carilah bagi depan yang diikut. Kalau tuan-tuan jumpa, cubalah tuan-tuan cari. Atau nak bagi kerja rumah. Lagi tak jumpa kan? Cuba tuan-tuan cari, ada tak bagi depan dia nak ikut tu? Siapa dia nak ikut tu? Baris depan. Memanglah tuan-tuan tak jumpa kan? Yang sebenarnya saya nak bagi tahu, dia nak ikut baris yang daripada man tadi. Man tu dia sepatutnya bagi depan, ada sebab dia.
Kalau nak cerita sebab dia nanti kena balik pukul 12 malam. Jadi kita jangan cerita dulu Cukup tuan-tuan tahu man itu sepatutnya bagi depan dulu. Tetapi kenapa dia tak bagi depan? Mabni. Tuan-tuan kena ingat diagram kita yang berwarna pink ni, semua isim dalam diagram warna pink ni adalah mabni kecuali isim zaraf. Isim zaraf separuh mabni, separuh tak. Dhamir mabni, isim mausul mabni, istifham mabni, isim isyarah mabni. Cumanya isim zaraf sebahagiannya tak. Jadi mana man tu isim apa? Isim mausul. Dia tak akan berubah dari dia sampai kiamat, sampai masuk syurga nanti. Dia akan tetap man. Jadi saya nak kata dia ikut baris man. Orang yang baik, kebaikan itu ialah siapa yang beriman dengan Allah. Sambung lagi mandri. Dan orang-orang yang menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Mufuna. Yang menyempurnakan. Kita sambung B dengan mungkin orang Melayu tidak perlukan kepada B terjemahannya menyempurnakan tapi bagi orang Arab dia perlu mufuna B. Apa makna B? Dengan ahdi. Apa makna ahdi? Janji, perjanjian atau janji. Dia daripada satu perkataan ahdun, janji. Kenapa dia bagi bawah? Selepas harf jar. Bermakna dia isim ke fi'il ke harf ni? Isim. Apa tanda dia isim? Baris bawah lagi lepas harf jar. Dengan dua tanda sudah membuktikan bahawa dia isim. Tetapi kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Confirm ni tuan-tuan? Tuan-tuan jangan cepat sebut mudhaf kecuali pandai menjeling ke sebelah. Sebab mudhaf makna perkataan yang bersandar. Boleh tak dia jadi mudhafun ilaih? Boleh. Sebab IMP ingat tak? Dhamir melekat dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Jadi sahlah dia. Dia kemahiran dia mudhaf fi'il jeling cepat sebelah dia. Cuba jeling ke sebelah, betul tak? Sebab mudhafun ilaih dua dia tanda dia. Pertama baris bawah. Yang kedua dhamir melekat dengan isim. Bukan dua tanda, salah satu daripada dua tanda. Kalau tuan-tuan pastikan sebelah dia baris bawah ataupun mana-mana dhamir melekat dengan isim, memang mesti dia jadi mudhaf. Apa makna ahdihim? Janji mereka, perjanjian mereka. Apa makna mufuna? Orang-orang yang menyempurnakan ahdihim, janji mereka. Kemudian iza. Apa makna iza? Apabila. Isim ke fi'il ke haraf? Cepatnya jawab. Nak balik ke? Salah tu tuan-tuan. Dia isim popular tuan-tuan. Isim popular isim apa? Isim zaraf tuan-tuan. Zaraf zaman ke makan? Zaman. Cuba tengok ada tak iza? Baris yang paling bawah iza. Ini zaraf yang mabni. Apabila atau ketika, semasa. Apa makna iza? Apabila. Seterusnya perkataan apa? Ahadu. Isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Bila fi'il madhi berlaku penambahan hujung dia waw alif, apa dia? Apa dhamir dia? Bermakna kalau huwa bunyi macam mana? Ahada. Ahada. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi. Huwa ahada. Diagram warna apa? Kuning. Okey. Huwa ahada.
Huma. Hum. Hiya. Cuba terjemah ahadat. Dia makna dia perempuan telah berjanji. Okey, huma ahadata. Hunna ahadna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Huwa. Huwa. Ahada. Huma. Hum. Makna ahadu. Mereka telah berjanji. Kita dapat ketepatan ya. Ahadu, mereka telah berjanji. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Iaitu dhamir, iaitu hum. Hum ni kembali kepada siapa? Man boleh. Tetapi kembali kepada ni, al-mufuna, orang-orang yang menyempurnakan. Orang kan, kalau kita guna diagram Ustaz Nasaruddin, isim ke fi'il ke haraf? Isim. Tanda dia alif lam. Bila isim kena masuk diagram yang ke dua, diagram dah hilang ke? Okey, perlu kenal jantina dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Bilangan dia berapa? Jamak. Apa tanda jamak? Wow. Bila isim, dia adalah dhamir yang keberapa? Ketiga. Apa dhamir sebenarnya? Hum. Sebab tu hum. Hum. Ahadu. Hum ni ialah al-mufuna, orang-orang yang menyempurnakan ahdihim, jadi mereka idza ahadu, mereka berjanji. Okey, mereka tu tadi yang ni. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa aqama, dia telah mendirikan. Dia tadi siapa? Man tadi, ya. Dia iaitu orang yang tadi telah mendirikan as-salata, salat. Wa ata, dia telah mengeluarkan az-zakata. Wa okey, sambung tadi ya. Al-mufuna, cerita baru. Orang-orang yang menyempurnakan ahdihim idza ahadu, mereka telah berjanji. Apa tanda waqaf di situ? Sad lam ya. Boleh berhenti di sini tak? Boleh. Tetapi ya, kalau kita sambung lebih baik. Sad itu sebagai simbol wasal. Ya, sad itu sebagai simbol wasal. Al-waslu, sambung. Lam ya aula, lebih utama, lebih baik. Kenapa lebih baik sambung? Kerana ayat yang selepas ini berkaitan maknanya. Walaupun di sini sudah sempurna dari segi lafaz dia, tetapi makna selepas itu berkaitan. Jadi jangan sadaqallahul azim pada sinilah. Kita berhenti untuk belajar je Kalau kita wakaf tidak, kalau kita putuskan bacaan, kita tak berhenti pada situlah. Ya, sebab ayat yang seterusnya juga adalah berkaitan ya. Kalau umur panjang, kita sambung minggu depan untuk cukupkan 1 bulan 1 ayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.